Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perlukah kita menunggu vaksin COVID-19? Okey, bila sesuatu wabak atau penyakit yang menular terjadi, vaksin dicipta oleh para saintis dan para doktor untuk menyelesaikan masalah penyakit penularan tersebut. Terbukti beberapa jenis penyakit telah diselesaikan seperti cacar air dan hepatitis B dan berbagai jenis penyakit lain lagi berjaya diselesaikan oleh vaksin. Ada juga beberapa jenis penyakit atau disease yang tidak dijumpai vaksinnya seperti HIV dan beberapa jenis lagi. Kadar jangka masa untuk menyediakan sesuatu vaksin tu bergantung kepada berapa kompleks untuk menyelesaikan masalah penyakit itu. Ada yang setahun dan 2 tahun dan ada yang sehingga 10 hingga ke 30 tahun dan harga yang hingga kini tidak dijumpai vaksinnya seperti HIV. Okey, istilah vaksin berakar daripada waka, dalam bahasa Latinnya cacar lembu, iaitu waka tu dalam bahasa Latin bermakna lembu. Itu lembu. Okey, kita tengok apakah itu vaksin yang pada asalnya dicipta menangani penyakit cacar air. Jadi vaksin cacar lembu ditemui dapat menyelesaikan masalah wabak cacar air ini. Jadi dia memasukkan vaksin cacar lembu kepada bayi dan kanak-kanak seawal mungkin untuk mengadakan sistem imunisasi. So secara natural badan akan membina sistem kekebalan untuk melawan cacar lembu itu. Jadi konsepnya dia memasukkan penyakit dan kemudian pada realiti nanti akan satu masa nanti bila penyakit tu sampai badan sudah ada sistem kekebalan itu. Dia dah ada memori untuk melawan penyakit. Oh, saya dah pernah lawan penyakit ni dulu. Saya dah pernah jumpa dan sistem kekebalan dah ready untuk melawan penyakit itu. Itu sistem dan konsep vaksin. Keberkesanan vaksin itu bergantung kepada sistem badan manusia, sebab sistem badan manusia itu berlain-lainan. Ada yang berfungsi sehingga 95% dan ada yang berfungsi hanya 20%. Itu tak ada fix kata boleh vaksin ni berfungsi 100%, tidak ada. Dan ada yang saya pernah dengar purata hanya 20% ke 60% berfungsi. Okey. Persoalannya, adakah kita perlu menunggu vaksin? Okey, cuba kita realisasikan. Vaksin tu dah ada, dah diproduce. Bagaimanakah proses untuk sampai ke kita mendapat suntikan itu? Ada news yang mengatakan kos vaksin itu mencecah RM90. Jadi tu hanya vaksin. Cuba bayangkan kos perkhidmatan untuk sampai ke Malaysia. And then dan kat Malaysia kita juga kena menyediakan fasiliti, doktor, jururawat dan berbagai-bagai lagi. Itu baru kos vaksin, belum lagi kos lain lagi. Dan mungkin akan mencecah 2 ke 300 per suntikan. Adakah 30 juta rakyat Malaysia perlu menerima suntikan? Okey, cuba bayangkan kalau 30 juta rakyat Malaysia berpusu-pusu untuk mendapat suntikan vaksin ini. Pasti kelang kabut satu Malaysia. Dan cuba kita kira kos. Kalau 30 juta dah harap tadi kita ambil yang minimum, ambil 200 per head, per kepala, dah jadi berapa kos untuk suntikan? Dalam situasi ekonomi yang macam sekarang, ekonomi satu dunia dibelenggu dengan ke masalah ekonomi. Jadi kos di mana Malaysia untuk dapatkan kos setiap warga negara tu. Jadi suntikan pastinya diberi prioriti pada orang-orang yang frontliner seperti doktor, polis, tentera dan orang-orang yang mengawal pintu masuk keluar masuk negara di airport, border dan lain-lain lagi. Jadi
keutamaan dah tentu pada frontliner. Bagi orang-orang umum yang terdedah dengan virus corona ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita bukanlah keutamaan untuk mendapat suntikan, dan suntikan juga kalau difikirkan akan mengambil masa jangka yang panjang, boleh setahun, boleh jadi 2 atau ke 3 tahun. Adakah hanya duduk di rumah ditakutkan dengan kes-kes yang semakin tinggi, di lockdown, PKP, BAC, dan yang terbaru PK. Kerana kita perlu buat sesuatu. Kita perlu cepat keluar daripada masalah coronavirus ini. Kerana kalau kita tak cepat keluar, kita sentiasa stres, sentiasa dibelenggu dengan masalah, dan ramai akan orang dibuang pekerjaan. Bila orang dah tak ada kerja, bila semua ada masalah pekerjaan, akan ada masalah ekonomi. Bila dah orang dah tak ada kerja, duit dah tak ada, sudah tentu masalah jenayah akan naik. Kalau perasan sudah start ada masalah kes pencurian. Pada side secara personally, apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah kita kuatkan imunisasi kita. Makan makanan yang sihat, keluar bersenam, exercise, keluarkan peluh, tingkatkan, kerana situlah cara yang kita boleh kuatkan imunisasi. Kerana konsep vaksin juga adalah menguatkan imunisasi, tapi dengan bantuan luar, bantuan vaksin tersebut. Apa salahnya kita yang sendiri secara natural menguatkan sistem tubuh kita sendiri? Cukup, jangan kita sentiasa menunggu apa yang government buat. Cukuplah hadiah yang kita terima daripada orang-orang politik yang dah menghadiahkan kes coronavirus gelombang kedua ni, yang peningkatannya mencecah ribuan angka. Dan jadi kita kena terima hadiah ni daripada orang-orang politik, dan dengan hasil yang tenang dan rasa yang gembira. Okey, nasihat daripada saya, jangan kita hanya menunggu. Kita perlu berusaha dan berdoa, kuatkan imunisasi. Kerana kalau daripada doa-doa yang orang baik itu, kita tengok doa-doa orang yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah aku untuk menghadapi sejarah cabaran ini. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka video ini dan ada informasi, sila like dan share. Dan terima kasih kerana menonton video saya ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.